Macam tajuk poster. Hari ni kita nak tengok, kita nak tahu apa benda dia adalah tentang mana tempat kita mengundi. Kat mana sebenarnya kita mengundi? Macam mana SPR tentukan di mana kita akan mengundi? Simple. Jawapan dia adalah kita mengundi ikut di mana kita daftar. Daftar dekat mana? Apa base SPR guna? Pendaftaran yang SPR buat tu, pendaftaran pemilih tu, apa asas dia? Apa yang SPR guna? Mudahnya jawapan, SPR gunakan alamat pada kad pengenalan. Alamat pada MyKad. Habis. Faham tak? Dia simple tu je. Okey, bila kita nak daftar, kepada mereka yang dah daftar, kan, dia tahulah proses dia. Jadi kepada yang baru nak daftar ataupun yang tengah menunggu ni, semangat tunggu tengok tarikh hari jadi bila nak pergi daftar, SPR kita bukan owner maklumat. Faham tak? Untuk pilihan raya ni, di mana orang tu akan mengundi, di mana orang tu akan didaftarkan, bukan SPR. SPR create maklumat tu lah untuk kegunaan pilihan raya. Tapi asas kita adalah apa? Asas kita adalah maklumat dalam kad pengenalan. Nama, nombor kad pengenalan, alamat. Okay? So, kita tak create benda tu. Kita hanya ambil maklumat yang ada dalam kad pengenalan. Yang ada dalam MyKad. So, based on maklumat itu, kita daftarkan saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan, untuk tengok di mana saudara-saudari tuan dan perempuan mengundi. Clear? Okay? Kena faham yang tu dulu ya. Kita tak create maklumat tu. Kita ikut. Maksudnya, contoh saya dah mendaftar. Contohnya saya sekarang ni, saya mengundi di Parlimen Pandan. Parlimen Pandan, Don Pandan Indah. Saya yang sekarang saya mengundi. So, kalau katalah saya nak tukar ke Putrajaya. Nak tukar ke Putrajaya. Saya nak mengundi di Putrajaya. Sebab susah nak balik ke belah Pandan sana kan. Every time nak mengundi. So, sekarang ni saya nak mengundi kat sini je, kat Putrajaya. Apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu saya buat? Benda pertama sekali yang perlu dibuat, sebelum boleh deal dengan SPR untuk pertukaran alamat tempat mengundi, saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan, perlu tukar alamat pada kad pengenalan. Kenapa? SPR ikut maklumat dalam IC. So, kalau maklumat dalam IC tak tukar, SPR tak boleh nak daftarkan atau nak tukarkan tempat mengundi saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan. Okey, clear? So, maksudnya kalau kita nak daftar, kalau orang tanya, so kalau saya daftar ni kat mana saya mengundi, kita akan tengok alamat tu. Di mana you daftar. So kalau di situ you daftar, you akan mengundi di situ. Di situ tu bermaksud, okey, ada yang dengar yang slot-slot sebelum ada yang cerita pasal lokaliti, daerah mengundi, don, parlimen. Itu yang bahagian-bahagian pilihan raya tu. Macam mana don dengan parlimen tu boleh terjadi. Dia punca daripada situ. Lokaliti tu apa? Lokaliti contohnya taman. Kalau taman terlalu besar, kita akan pakai jalan, kampung. Ini semua adalah lokaliti. Maknanya unit yang paling kecil untuk jadi bahagian pilihan raya. Yang paling kecil adalah lokaliti. Kalau taman, tamanlah. Kalau kampung, kampunglah. Ada yang jalan. Sebab dia terlalu besar taman tu, so kita pecah by jalan. Mungkin jalan 1, 2, 3, 4, satu lokaliti. Jalan yang sana, satu lokaliti lain. Sebab dia terlalu ramai. Sebab kita cap, satu pusat mengundi, kita letakkan 3,700 orang. Average number untuk menjadikan pusat mengundi itu tak crowded. Okay. So dengan saluran 1 300,500, saluran 2 300,500, kemudian 600, 600, 600, 600, dia akan jadi 3,700 sahaja. Okay, setiap pusat mengundi. So kalau katalah besar ni, kan, besar sangat, kita akan pecahkan. Supaya bila pengundi pergi mengundi tu nanti, dia tak ramai, tak penuh dalam satu pusat tu. Basically, kalau tempat yang banyak facilities contohnya, kita akan buat satu daerah mengundi. Kan? Bila ada lokaliti ni, taman-taman ataupun kampung-kampung kita gabungkan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi daerah mengundi. So, satu daerah mengundi, idealnya adalah satu pusat mengundi. Kalau ada facilities yang banyak lah. So, satu DM, di daerah mengundi ataupun DM, kes itu, satu pusat. Sebelah, DM yang kedua, satu pusat. DM yang ketiga, satu pusat mengundi. Maksudnya kita pecahkanlah. Ikut di mana alamat yang kita duduk tu. Ya kan? Nak dapat yang, nak pernah faham yang itu dulu. So, tapi
bila kita buat macam tu, apa facilities yang kita biasa gunakan untuk pengundi pergi mengundi? Apa? Kita ada sekolah. Kita ada Dewan Orang Ramai, Dewan Masyarakat, Balai Raya, Balai Polis, Kem Tentera. Ini semua. Tapi Balai Polis, Kem Tentera ni hanya untuk undi awal lah. Kita tak gunakan untuk public masuk sebab undi awal, orang yang dalam tu je. So, uniform sahajalah. Public tak akan masuk untuk mengundi lah. Baik. So, yang lain-lain daripada tu, kan, tempat-tempat mengundi yang lain ni adalah untuk public. Macam saya sebut tadi, sekolah, tabika kemas, taska, balai raya, rumah panjang. Jangan lupa. Rumah panjang. So, ada juga kita akan mengundi di rumah panjang. Orang rumah panjang nak memudahkan dia. Sebab nak sampai ke tempat dia tu jauh, dia nak keluar pun jauh. So, dia akan mengundi di situ, di rumah panjang dia. Ada gambar. Tengok gambar tu. Ni contoh mengundi di rumah panjang. Tetapi kalau katalah di kawasan tu ada banyak rumah-rumah panjang kan? Rumah panjang sini, rumah panjang by nama. Normally rumah panjang by nama. So kita buat, rumah panjang A ini adalah pusat mengundi. So nanti rumah panjang yang sebelah-sebelah, yang dekat-dekat tu akan mengundi di situ. Sebab, kenapa tak buat pecah-pecah tempat mengundi ataupun pusat mengundi ni ikut lokaliti lah. So lagi kecil kan? Betul tak? So bila lagi kecil, tak ramai orang. Bila tak ramai orang, kita cepatlah proses. Baik. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena ingat ya, every time kita buat pilihan raya, kita perlukan resources, tenaga manusia, peruntukan keuangan. So, kalau lagi banyak kita wujudkan pusat mengundi ini, nak kecil-kecil, maknanya nak sikit supaya cepat proses tu berjalan lah. Orang nak pergi mengundi senang. Tak ada beratus sampai 4-5 jam. Boleh. Tapi resource kena banyak. Nak kena ingat yang itu je. Bila kita tambah pusat mengundi, dia akan bertambah petugas. Dia akan bertambah keperluan peralatan. Ini semua nak kena ambil kira lah. So, as for now, kita buat dengan limit setiap pusat mengundi 1,700 orang. So, kita akan cuba. Tapi ada tak tempat, satu daerah mengundi tu, dia ada 2 pusat mengundi. 3 pusat mengundi. Ada tak? Ada. Kenapa? Jarak terlalu jauh. Especially di Sabah, Sarawak ataupun di kawasan-kawasan pedalaman di sebelah Semenanjung. Daerah mengundi dia sangat besar. So bila sangat besar, kalau kita wujudkan satu sahaja pusat mengundi, contohnya macam ni lah contohnya, macam ni. Ni penuh satu pusat daerah mengundi dia 4 segi ni. Kita buat pusat mengundi di tengah-tengah, apa jadi? Orang yang hujung sini nak sampai ke tengah-tengah makan masa 2 hari. Jalan kaki contohnya. Yang sini pun sama. So kita nak bagi dekat, pindahkan pusat mengundi ke belah sini. Orang sini dekat lah. Habis yang sini, hujung sini, 4 hari lah dia jalan. Baik, kita akan wujudkan 2 pusat mengundi. So, di sini satu, di sini satu. Maknanya kalau paling jauh di tengah-tengah, dia akan datang ke sini, dia akan datang ke sini. Itulah konsepnya. So, kita pecahkan supaya mereka hampir dengan pusat mengundi kita. So, boleh clear. Macam mana saya nak tahu saya mengundi dekat mana? Saya dah daftar. Tengok PRU contohnya. Ataupun ada PRK contohnya. Baik, saya sangat recommend. Kalau nak tengok. Kalau sekarang. Kalau kita daftar. Sekarang kita masuk My SPR Semak. Kalau tengok ni apps dia. Google je. Dalam Play Store dan App Store memang ada. Cari je, type je kat atas tu, My SPR Semak, dia akan jumpa tau, My SPR Semak ni. Download dan try key in IC number. Based on IC number sahaja. Kalau kita ingat yang kita punya, kalau tak ada mak ayah kita punya, boleh try tengok mana dia mengundi. Baik. Sekarang kalau cuba, dia tak keluar. Maklumat, pusat mengundi, tempat mengundi saluran berapa tu tak keluar. Tak keluar, kena ingat ya, tak keluar sekarang. Sebab maklumat itu hanya akan available semasa tempoh pilihan raya. Lah! Kenapa pula? Saya nak cek sekarang. Kenapa tak boleh sekarang? Tak guna SPR buat apps kalau orang tak boleh cek. Sabar. Jangan marah. Sabar. Sebab apa? Kena ingat. Bila berlaku pilihan raya, kita akan gunakan daftar pemilih yang terkini yang diwartakan oleh SPR. Bermaksud, SPR akan decide. As for now, sekarang ni sistem pendaftaran kita bagi suku tahun. So, bila berlakunya pembaharan contohnya, kematian contohnya untuk PRK kan. So, ketika SPR akan decide, kita akan pakai XT1 2021. Maknanya, daftar pemilih itu sehingga 31 Mac contohnya. So, lepas kita wartakan itu, kita akan buat pecah buku.
Konsep pecah buku ini bermaksud kita akan bahagikan pengundi mengikut pusat mengundi dia sendiri. So, bila kita dah tahu, barulah kita boleh publish dan pengundi-pengundi macam kita ni, kita boleh semak through apps. Cumanya sekarang kalau kita semak dalam MySPR Smart tu dapat apa? Kita akan dapat parlimen, DON, daerah mengundi, lokaliti kita kat mana. So, kita boleh semak. Tapi hanya semasa musim pilihan raya sahaja barulah keluar maklumat-maklumat pusat mengundi, tengok sekolah apa, balai raya ke. Kita boleh nampak dalam tu saluran berapa, saluran 3, saluran 4, saluran 5 baru masa tempoh tu. Sebab sekarang memang tak ada ya. Sebab kita hanya akan publish selepas kita buat pengagihan lah basically. Pecah buku tu konsepnya kita agihkan. Okey, yang ni mengundi kat sini, yang ni mengundi kat sini, yang ni mengundi kat sini. Itu maksudnya. So sekarang kita tak boleh buat sekarang sebab yalah pendaftaran masih berjalan, orang nama masih masuk. So kalau kita buat sekarang, ada pendaftaran baru, kita kena buat lagi. So sekarang ni kita akan collect. Bila perlu menjalankan pilihan raya, barulah SPR akan buat pecah buku tu. Dia akan agihkan pengundi-pengundi itu. Okay, boleh faham So, kalau sekarang ini soalan yang ditanyakan, ada soalan ni. Kenapa satu rumah tak sama pusat mengundi, beza tempat mengundi dengan saluran? Ada tak tempat kita mengundi tu bukan di sekolah? Okay. Soalan ada tak tempat mengundi kita tu bukan di sekolah, saya dah jawab tadi ya. Ada. Macam-macam tempat yang boleh digunakan. Tapi normally, SPR guna public facilities. Normally. Okay, facilities awam lah. Dan seboleh mungkin kita nak try dapatkan tempat tu secara percuma lah. Sebab kalau semua berbayar memang sangat-sangat incur cost. Dan problem dia, contohlah kita nak booking dewan private lah contohnya, dewan private. Apa problem SPR? Kita nak booking tarikh bila? Nak booking tarikh bila? Bila kita nak buat booking, okey cik, saya nak booking dewan ni lah untuk pilihan raya. Boleh. Bila cik nak booking? Setahun? Setahun? Mana mau? Dia nak generate income. Okay, so itu isu dia sekarang ni. Sebab kan masa PRK hari tu, masa PRU pun ada kes yang orang tak boleh nak kahwin. Bukan tak boleh nak kahwin, dia tak boleh guna dewan tu untuk majlis kenduri kahwin kan? Biasa kan? Sebab apa? Sebab dia dah booking awal. So bila tiba-tiba berlaku pilihan raya, member tu dah booking 4-5 bulan sebelum ni. Tiba-tiba dah berlaku pilihan raya, SPR nak kena guna facilities tu sebab tak ada facilities lain lah contohnya. Dewan tu satu je ada nak jadikan pusat mengundi. Kalau tak macam mana? So itu yang problem dia, itu yang terjadi. Memang kita faham bahawa kita tak boleh nak booking awal sebab kita tak tahu bila tarikh pilihan raya. Itu problem dia. So bukan di sekolah ada banyak tempat macam saya sebut tadi, Dewan, Tabika Kemas, Taska, sekolah agama rakyat, apa semua adalah macam-macam. Alright. Beza tempat mengundi dengan saluran. Okey. Dalam undang-undang dia tulis tempat mengundi. Saluran ini adalah bahasa yang selalu kita guna. Saluran. Tempat mengundi dan saluran adalah benda yang sama. Okey, benda yang sama. Faham tak? Okay, tempat mengundi dalam undang-undang. Dalam undang-undang, dalam peraturan, dalam akta dia tak tulis saluran, dia tulis tempat mengundi. Tapi sebenarnya layman terms, untuk bahasa yang mudah kita guna, tempat mengundi itu adalah saluran lah. Yang nombor tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu saluran. Ataupun tempat mengundi lah. Dalam bahasa undang-undang ni tempat mengundi. Sebelum ni dah cerita kan, tempat mengundi apa, pusat mengundi apa. Jangan confuse. Pusat mengundi sekolah, tempat mengundi kelas yang kita gunakan dalam sekolah tu. Kelas yang kita labelkan, saluran 1. Itu tempat mengundi nombor 1. Tempat mengundi nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Jelas? Okey, itu saja daripada saya pada minggu ini. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan dan support daripada semua yang menonton live bersama Akademi Pilihan Raya pada hari ini. Jangan lupa setiap hari Rabu 10.30 pagi dan hari ini hari Jumaat jam 3.30 petang bersama dengan Akademi Pilihan Raya. Kerana apa? Kerana ini yang anda perlu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. Jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi.